Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu koperasi. Jadi hari ini kita bersama dalam segmen Ngelam-Ngelam Koop. Bersama kita adalah pengurusi Jawatankuasa Perhubungan Angkasa Negeri Sarawak, Encik Wan Azizan Wan Zainal Abidin. Apa khabar Encik Wan? Alhamdulillah, terima kasih Saudara Iman. Alhamdulillah, apa khabar Saudara Iman? Alhamdulillah, sehat. Jadi ada beberapa perkara yang kita nak bincangkan, sembang-sembangkan hari ini Encik Wan. Yang pertamanya kita sedia maklum Encik Wan ni dah dipilih oleh kooperator di Sarawak sebagai pengurusi Jawatankuasa Perhubungan Angkasa Negeri yang baru 2 tahun yang lepas. Jadi setakat ni apa yang telah diusahakan dan telah dijayakan oleh Encik Wan sepanjang 2 tahun kebelakangan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Aiman yang juga adalah pengurus kanan Angkasa Negeri Sarawak. Jadi Alhamdulillah pada 6 April 2019 yang lepas lebih 2 tahun saya telah diberikan satu amanah, satu kepercayaan oleh ahli-ahli koperasi di seluruh negeri Sarawak untuk memimpin sebuah organisasi yang besar, sebuah organisasi yang memimpin gerakan-gerakan koperasi terutamanya di negeri Sarawak. Jadi semestinya ia adalah satu cabaran kepada saya untuk membawa idea-idea perubahan yang saya ingin ketengahkan semasa sepanjang kempen dalam persidangan pada tahunnya. Jadi saya melihat sebab Sarawak tu negerinya besar dan cabarannya dari segi logistik, dari segi demografi, geografi adalah satu cabaran kepada angkasa sendiri. Dan perkara pertama saya lihat saya perlu menyusun adalah dari segi tim pasukan yang akan membantu saya kelak. Pasukan tu ada dua pasukan tu, satunya di pihak Jawatankuasa Cadangan dan keduanya adalah dari segi pengurusan, maksudnya kaki tangan. Jadi kita perlu melihat dua kekuatan tu kerana di peringkat pengurusan, di peringkat staf dan Jawatankuasa yang akan menggerakkan kerja-kerja kita angkasa sebagai Apex untuk membantu koperasi ahli. Jadi di Sarawak tu ada mungkin Cik Aiman boleh nambah juga lah di Sarawak tu kira itu ada 1,000 lebih ada 1,027 1,000 lebih macam koperasi dan 700 lebihnya telah jadi ahli angkasa. Dan peranan angkasa adalah untuk macam ni angkasa nak bantu koperasi ahli tu. Sebab memang angkasa mewakili gerakan koperasi secara keseluruhan, tapi dari segi perkhidmatan angkasa tu untuk nak tolong ahli tu. Nak tolong ahli macam ni supaya ahli perniagaan, aktiviti ekonomi koperasi ahli itu dapat kita tingkatkan melalui perkhidmatan dalam angkasa. Jadi saya rasa ia adalah satu cabaran. Jadi apabila kita dah susun tim kita, jadi kita tangga baliklah sebelum tu, tahun-tahun sebelum tu, apa kekurangan, kelemahan dan apa yang telah dibuat oleh angkasa yang boleh kita tingkatkan, kita upgradekan. Dan saya melihat juga macam ni di kalangan pegawai kita tu boleh kita utilisekan, maksimiskan, ialah istilah sebenar, maksimiskan kekuatan dan kelebihannya tu untuk turun ke lapangan, untuk turun berjumpa dengan koperasi, membantu sidak koperasi tu. Selain daripada Jawatankuasa Jawatankuasa tu mungkin dari segi penglibatan program tu agak terhad kerana apabila ada mungkin mesyuarat ataupun majlis program-program tertentu baru ada melibatkan Jawatankuasa, tetapi staf-staf kita tu
taknya Tok yang akan turun ke ground selalu, yang berjumpa dengan koperasi. Dan macam-macam juga program yang dah kita buat dalam 2 tahun kebelakangan Tok. Maknanya saya meletakkan 11 misi untuk membangunkan gerakan koperasi di Sarawak tu, antaranya dari segi pertanian moden, smart farming. Kita pun dah menggerakkan program-program bersifat fertigasi, hidroponik, dan hidroponik pun kita pun kita di peringkat angkasa sendiri pun, di peringkat jawatan kuasa, di peringkat kaitangan, kita pun sendiri molahnya. Supaya saya pun pendekatan tu, sebaiknya kita pun yang molah dulu, Tuan Aiman. Kita pun yang molah dulu, kemudian baru kita dapat bila kita dah tahu apa masalah-masalahnya, apa yang silapnya dalam aktiviti-aktiviti ekonomi kita pula, dan kita boleh ketengahkan, kita boleh embak sidak koperasi lain untuk terlibat sama. Alhamdulillah, bila banyak sebenarnya nak disentuh tentang hidroponik tu juga, tapi saya sentuh secara secara kasar tu lah. Kemudian dari segi program-program kempen keahlian, kita pun terus berjalan seperti biasa. Cuma 2 tahun kebelakangan tu agak terbatas kerana faktor pandemik lah. Kemudian kita membangunkan, kita pun tim media kita. Itu agak penting apabila kita dah belajar daripada apa yang berlaku dalam PKP tu. Banyak program kita sifat dibolah, bukan di Sarawak saja, di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia. Dari segi aktiviti perjalanan program kita, khusus kita dapat dibolah hilang. Jadi kita terpaksa melakukannya secara maya, secara online. Dan bila kita polah secara online, benda yang kita pernah polah, maknanya banyaklah kekurangan, kesilapan. Tetapi kita perlu improve lah. Kita perlu improve. Saya minta supaya saya bincang, saya mengunggah tim pengurusan, Encik Aiman pun ada dalamnya, dan pegawai-pegawai kita, lihat supaya macam ni kita dapat meningkatkan level kita tu dalam penyampaian program-program khusus secara maya. Jadi alhamdulillah, kita membangunkan mini studio, supaya bukan untuk angkasa saja sebenarnya, tapi koperasi-koperasi lain insya-Allah. Dan kita akan jemput, kita akan panggil juga untuk mengisi konten dalam program-program kita yang akan datang lah. Jadi salah satunya angkasa melihat kita perlu meningkatkan tahap kemahiran, kemampuan kita untuk menggunakan teknologi itulah. Kita kena fully utilize dengan PDPR-nya semua macam sekolah lah. Jadi koperasi pun kena melihatnya juga lah, faktor nak juga. Jadi termasuklah dari segi peruncitan, sektor-sektor peruncitan dan sebagainya, yang BA mungkin kita boleh sentuh dalam next round lah. Okey, terima kasih atas penerangan ataupun explanation yang begitu mantap daripada Encik Wan tadi ya. Jadi kita berhenti rehat sebentar sebelum kita sambung sebentar lagi.
kita kembali lagi ke segmen nyelam-nyelam koperasi. Jadi kita masih bersama dengan pengurusi Jawatankuasa Perhubungan Angkasa Negeri Sarawak, Encik Wan Azizan Wan Zainal Abidin. Jadi Encik Wan, saya nak tanya beberapa perkara lagi lah sebenarnya. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan sebenarnya kooperator kita di negeri Sarawak ni, Encik Wan. Diorang ni keliru, selalu mengemukakan kekeliruan berkaitan dengan apa beza di antara Angkasa Sarawak dengan Angkasa Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia yang di Kelana Jaya. Kemudian ada juga yang bertanya Biro Angkasa itu apa. Kemudian ada juga yang bertanya apa beza Angkasa dengan Koperkasa. Ada juga bertanya Angkasa dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia. Diorang ingat benda yang sama. Jadi mungkin Encik Wan boleh jelaskan kekeliruan-kekeliruan warga-warga koperasi kita di Sarawak ni, Encik Wan. Okey, terima kasih Saudara Aiman. Berkaitan dengan, memang selalu sebenarnya saya ingat daripada saya mula terlibat dengan Angkasa, saya pun sering tertanya benda yang sama. Lagilah Saudara Aiman kita tu yang memang dah lama dalam Angkasa, bukan aja kekeliruan tu berlaku di Sarawak aja sebenarnya, tapi di seluruh Malaysia. Okey, jadi cuba kita melihat dari segi struktur dulu. Struktur. Jadi Angkasa sebagai sebuah badan apex koperasi, peranan Angkasa sebenarnya adalah, Angkasa itu adalah badan induk. Badan induk mewakili semua gerakan koperasi di Malaysia yang ada disebutkan di dalam akta lah. Jadi tapi semua koperasi yang kita perlu faham, semua koperasi yang menjadi ahli Angkasa. Yang seingat saya kena itu ada 14,000 lebih. 14,000 lebih ya. 14,000 lebih koperasi yang berdaftar dengan SKM. Jadi kita perlu melihat struktur koperasi sendiri. Apabila kita nak menumbuhkan koperasi, siapa-siapakah kita nak menumbuhkan koperasi individu ataupun sekumpulan individu nak menumbuhkan koperasi, yang perlu daftar dengan SKM. Belum lagi cerita dengan Angkasa. Jadi daftar dulu dengan SKM, dan selepas melalui beberapa proses yang akan dibimbing oleh sidap pihak SKM, tertubuhnya koperasi, dapat sijil pendaftarannya, surat lahir lah, baru kita register dengan Angkasa. Jadi register dengan Angkasa tu bukan satu yang wajib, yang optional. Sebab ya, macam Saudara Aiman dengan timnya, salah satu daripada peranan Angkasa Negeri itu adalah untuk berkempen ngajak koperasi jadi ahli Angkasa. Sebenarnya jadi sidak tu yang memang ada satu tugasan kata yang berterusan setiap masa. Ada koperasi baru dah, so sidak tu akan turun pergi berjumpa dengan koperasi dan menerangkan kenapa perlu menyertai Angkasa sebagai induk koperasi. Dan bahkan Angkasa sendiri adalah sebuah koperasi yang berdaftar dengan SKM. Jadi kita mak bapak kita tu semua sama. Baik Angkasa kah, Koperkasa kah, koperasi polis kah, dan koperasi-koperasi yang lain, kita banyak tangga yang mengari di seluruh Malaysia, di seluruh Sarawak tu, semuanya berdaftar dengan SKM. Jadi ya SKM. Jadi Suruhanjaya Koperasi itu dari segi pendaftaran, dari segi perundangan, kawal selia, jadi itu kerja SKM. Jadi yang melihat pada semua, termasuklah dengan Angkasa yang sendiri. Kemudian SKM tu kira badan kerajaan lah. Kemudian kita ada satu lagi badan, itu Institut Koperasi. Institut Koperasi Malaysia ataupun IKM. Nama sebelum tu orang lebih kenal dengan Maktab Koperasi Malaysia. Jadi nama barunya Institut Koperasi Malaysia. Sudah tu pun badan kerajaan juga yang menguruskan fokus kepada latihan training, pendidikan khusus. Jadi itu adalah peranan IKM lah. Jadi IKM kena melihat kepada secara keseluruhan ya. Dia pun khusus wajib terutamanya. Khusus wajib terutamanya IKM kena menggerakkan di seluruh negeri Sarawak dan di seluruh Malaysia. Dan barulah Angkasa. Angkasa tu kita salah satu daripada 14,000 lebih koperasi tu. Jadi atas kuasa menteri, dalam akta koperasi ada dinyatakan menteri melantik sebuah koperasi menjadi koperasi induk, koperasi payung. Jadi kita sejak tahun 49 jadi koperasi induk. Tak salah saya tahun 90 lebih kan, tahun 96 kan, silap saya. Kita dah jadi koperasi induk.
Dan peranan angkasa adalah nak bantu SKM, bantu IKM untuk membangunkan terutamanya dari segi aktiviti-aktiviti ekonomi koperasi. Jadi menjawab soalan yang tadi pasal kekeliruan orang dengan Koperkasa. Nah, jadi Koperkasa pun adalah koperasi yang berdaftar dengan SKM juga. Jadi koperasi berdaftar dengan SKM, ada bisnes yang pun mainly on kredit lah, beri pinjaman, pembiayaan. Dan sidak tu pun menjadi ahli angkasa juga. Asal ahli angkasa bila jadi induk, koperasi yang lain tadi boleh jadi ahli angkasa. Bila jadi ahli angkasa, apa benefit yang dapat? Soalnya kita banyak mengatur program, kita banyak mengatur aktiviti, aktiviti khusus juga, seminar, yang berkaitan dengan teknikal lah, macam hidroponik kah, pindah kah, khusus kita banyak menganjurkan program keraya. Selainnya macam kita yang besarnya, salah satu daripada aktiviti angkasa tu adalah biro potongan gaji lah. Biasa orang nyebut biro angkasa lah. Siapa kerja kerajaan tu nya tahu bila sebut biro angkasa, dekat payslip-nya ada biro angkasa. Jadi servis tu lah yang kebanyakannya digunakan oleh koperasi-koperasi kredit, termasuk Koperkasa. Macam Koperkasa tadi, daknya nak beri, bila daknya beri loan dengan daknya pun anggota-anggota. So sidak tu kena motong gaji daknya melalui biro angkasa tadi. Jadi tu biro angkasa tu ada satu unit, kira macam unit lah, department lah di bawah angkasa. Yang agak besar, saya boleh kata yang terbesar lah. Jadi sebab sidak tu yang akan menguruskan potongan gaji seluruh kakitan kerajaan di seluruh Malaysia, bukan di Sarawak saja, di seluruh Malaysia. Jadi memang departmen bahagian tu yang besar di angkasa yang urusan, dan daknya memang di bawah angkasa pun. Tu ada salah satu departmen di bawah angkasa. Dan kita adalah bahagian-bahagian lainnya, macam struktur bila kita kelakar, struktur di negeri, di pusat. Bila kita sampai angkasa pun, di pusatnya ada bahagian-bahagiannya. Bahagian potongan gaji, yang bahagian yang melibatkan keusahawanan. Mungkin saudara Aiman boleh tambahlah, mungkin saya ingat ada yang bahagian syariahnya, ada bahagian sekretariatnya, apa lagi sekolah. Ya, kita ada bahagian dan sektor sebenarnya. Ada 8 sektor juga kita telah wujudkan di angkasa lah. Jadi bahagian-bahagian dan sektor-sektor tu nya ada staffnya pun di negeri-negeri, terutamanya di Sabah Sarawak lah. Di Sabah Sarawak, macam di Sarawak pun kita ada 38 lah, ingat tak no? 38 orang kaki tangan, dan kira bosnya saudara Aiman lah sebagai pengurus kanan di angkasa Sarawak. Dan setiap kaki tangan tu hanya ada daripada bahagian potongan gaji, ada bahagian syariah, ada bahagian usahawan, pembangunan produk, ada kemudian bahagian apalagi sekretariat, kita ada puncitan. Jadi sidak tu lah tadi yang akan program-program yang melalui HQ tadi akan kita akan buat di Sarawak lah. Mengata sidak nak kata bahagian syariah ataupun bahagian zakat tadi, nak mula seminar zakat contohnya. Jadi ada pegawai di situ yang akan menyusun programnya dengan sidak koperasi ahli angkasa. Jadi bahagian saudara Aiman dan staf tadi hanya akan ngatur program-programnya. Daripada maknanya bila sidak HQ, bahagian tadi seminar tadi madah kita nak mula tu di Sarawak. Jadi bahagian pengurusan, kita akan berbincang dengan jawatan kuasa sini nak mula. Berapa koperasi yang terlibat. Kita nak mula dekat hotel ni. Jadi berapa jemputan yang kita perlu tunggah lah sekali. Kemudian termasuklah bahagian-bahagian lain, peruncitan, kemudian apa lagi program biasa kita bola infak, had tanah, kemudian hardware, kemudian yang akan datang peladangan yang akan datang tu termasuklah dari segi khusus ngatur aircon, ngatur telefon, CCTV, di bawah sektor inovasi. Ada inovasi dan banyak lagi lah sektor-sektor tu dari mainkan peranan lah. Jadi daripada masa ke masa tu kita memang sentiasa mencari melihat khusus-khusus yang bersesuaian lah
termasuklah kerjasama kita dengan agensi-agensi selain daripada koperasi lah. Ada yang saya miss lagi kah? Saya rasa cukup mantap penerangan Cik Wan tadi. Kita boleh katakan sudah terang lagi bersuluh lah. Jadi terima kasih Cik Wan. Kita minum dulu. Okey. Sila Cik Wan. Kita bersiaran sekali lagi, Cik Wan ya. Jadi tadi Cik Wan telah menerangkan berkaitan dengan perbezaan di antara angkasa dengan agensi-agensi seperti SKM dan juga IGM. Jadi kita nak tahu jugalah, mungkin ramai kooperator-kooperator di luar sana nak tahu apakah bentuk-bentuk kerjasama yang dibuat, dilaksanakan oleh angkasa, terutamanya Angkasa Sarawak dengan agensi-agensi pemaju koperasi yang lain ni, Cik Wan. Okey, terima kasih Sulaiman, satu soalan yang bagus. Kerana persepsi yang beleka biasanya menganggap bahawa bila disebut angkasa, bila disebut koperasi, kita hanya berurusan dengan dalam kalangan kita pun aja. Koperasi A dengan koperasi B, koperasi B dengan koperasi C. Mesti ada koperasi, maknanya si dapat nak buatlah kerjasama. Tapi kita perlu faham konsep koperasi. Koperasi itu adalah perniagaan. Koperasi adalah perniagaan. Jadi bila kita bercakap tentang perniagaan, jadinya terbuka. Jadinya menjadi satu open pun bisnes lah. Jadi koperasi boleh berurusan dengan mana-mana pihak dalam bentuk perniagaan lah terutamanya. Jadi dalam bentuk konteks yang lain pun boleh juga dari segi pembangunan, dari segi pengurusan, dari segi technical wise pun boleh. Jadi angkasa sebagai induk koperasi, kita bukan saja membangunkan koperasi dari segi kursus-kursus yang kita tawarkan, kita anjurkan secara teruslah dengan koperasi-koperasi ahli kita, tetapi kita mengadakan juga kerjasama dengan agensi-agensi yang lain. Kita berurusan dengan contohnya agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian, seperti SIRIM, kemudian kita ada juga pergi ke MADI, kita ada berjumpa dengan IPT, IPTA, IPTS, IPTA. Kita pernah mengadakan satu perbincangan yang agak dalam dengan Naib Chancellor UiTM Sarawak untuk melihat apakah bantuan-bantuan ataupun kerjasama yang boleh kita adakan dengan pihak UiTM. Sebab UiTM ada kepakaran-kepakaran. Sebab koperasi membangunkan perniagaan, maknanya koperasi ada servis, ada produk terutamanya. Jadi produk koperasi itu kita perlu ketengahkan. Sebab kita nak jual produk koperasi, jadi contohnya yang menghasilkan keropok contohnya, ataupun kerepek. Jadi kita nak kerepek kita untuk setanding dengan syarikat-syarikat yang lain, yang swasta. Jadi tapi kita perlu bangunkan. Sekiranya koperasi itu sendiri yang nak pergi kepada agensi-agensi itu yang mungkin dilihat kecil ya. Jadi kita membawa nama angkasa, kita mewakili suara koperasi, kita berjumpa dengan SIDAK tu. Dan bila kita dah jumpa dengan agensi-agensi macam tu, dan kita akan nunggah SIDAK tu lah, yang pun kepakaran tu. Sama ada SIDAK datang ke program kita, ataupun kita yang akan ngebak koperasi tu, kooperator tu pergi ke tempat SIDAK untuk melihat apakah dari segi mesin nikah, dari segi kepakaran nikah, supaya adanya dapat membangunkan produk SIDAK tu. Kira kasa tu macam moderator lah. Cemia lah. Kita kena bantu sebab koperasi besar boleh mualah pun biasaannya, tapi banyak yang koperasi di Malaysia tu koperasinya koperasi kecil lah, mikro. Saiz kecil dan mikro, dan kita perlu bantu. Yang tu kita kena fokus supaya SIDAK tu si wujud kesenjangan lah antara koperasi besar dan yang kecil. Yang besarnya terus pergi jauh, yang kecil terus ketinggalan. Jadi gap
kesenjangan yang berlaku yang akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi koperasi di negeri lah. Supaya angkasa perlu masuk mengisi vacuum di tengah tu, cuba nak menarik koperasi-koperasi yang kecil tu, yang dormant si aktif, supaya kita dapat supayanya si lari jauh lah daripada kesiraman. Jadi supaya kita mengatur program-program dengan agensi ataupun pihak luar yang lain, sama ada dari segi kerajaan, agensi kerajaan kah atau swasta kah, kita nampak si Datuk sekali. Jadi kepekaran tu, angkasa angkasa akan berhubung dengan si Datuk, dan kita akan libatkan koperasi-koperasi melalui kerjasama yang macam tu. Jadi koperasi yang kecil-kecil tu akan dapat manfaat daripada dia. So daknya tu akan turut berpeluang untuk membangunkan produk dan bangunkan perniagaan masing-masing. Jadi macam ialah peranan kita di Pikat Angkasa nak ya tu. Okey. Terima kasih Encik Wan. Jadi sebenarnya ada sikit soalan bonus lagi untuk Encik Wan tu. Oh ya kah? Oh. Mesti ada kejutan. Orang pada soalan cepu mas. Okey, jadi baru-baru tu kita telah diminta oleh Ibu Pejabat Angkasa di Kelana Jaya untuk membuat survei berkaitan dengan permohonan kita kepada Menteri untuk kita memohon pengecualian untuk Mesyuarat Agung Koperasi. Maknanya Angkasa meminta membuat survei, bertanya kepada koperasi-koperasi di seluruh Malaysia sama ada setuju atau tidak kita memohon kepada Menteri supaya di Mesyuarat Agung tahunan untuk tahun 2021 ini ditangguhkan. Dan nampaknya survei tersebut telah berjalan dah berjalan, dan setakat ini feedback yang diberikan oleh koperasi majoritinya setujulah, dan ada juga sebahagian yang tidak setuju. Jadi sebenarnya mungkin kooperator ingin tahu dengan lebih jelas penjelasan daripada pihak Angkasa apa sebenarnya tujuan survei ini dibuat, Encik Wan. Okey, terima kasih. Memang soalan yang cepu mas lah sebenarnya untuk Naya tu. Jadi kita dah dalam 2 tahun kebelakangan banyak koperasi yang kisah kita dengan norma baru, banyak mesyuarat si dapat dijalankan. Mesyuarat terpaksa ditangguhkan kerana kita si boleh nak berkumpul dalam satu jumlah lah untuk mengelakkan jangkitan tu. So sebab ya dalam tahun lepas sebenarnya kita dah mendapatkan pengecualian daripada Yang Berhormat Menteri untuk Yang Berhormat Menteri telah memberikan kelulusan untuk koperasi diberi pengecualian mengadakan mesyuarat agung. Jadi yang untuk tahun lepas lah, untuk tahun 2019 tahun 2019. Dan apabila tahun tu, sebab kita menjangkakan mungkin keadaan dah semakin okey untuk tahun 2021 tu, bila kita dah masuk tahun 2021 tu, keadaan nampaknya semakin okey lah. Kita nangga kes-kes tinggi dan keadaan yang tentunya akan lebih membimbangkan. Jadi sebab Angkasa adalah mewakili suara gerakan koperasi. Sebab ahli-ahli kita di Bahnun ada lebih 10,000 ahli Angkasa, dan kita perlu menyuarakan, kita perlu membawa suara-suara ahli-ahli kita tu sesuai dengan peranan Angkasa sebagai apex. Jadi kita perlu respon. Bila ahli kita berbunyi, kita perlu respon. Memang dinafikan ada koperasi-koperasi yang telah mengadakan mesyuarat agung, termasuklah koperasi saya sendiri. Kita mengadakan secara maya, dan berdasarkan pengalaman koperasi saya mengadakan mesyuarat secara maya tu, memang banyak masalahnya. Memang banyak sebab kita bersedia, kita belum bersedia secara keseluruhannya. Pertama dari segi kita pun teknologi tu, peralatan tu. Sebab bila kita ada
ada di kalangan anggota tu yang telefonnya okey-okey lah. Ada telefonnya, telefon lama si berapa tok gila, signal si bagus gila. Jadi si nak tok gila. Ada anggota tok nya terpaksa bergantung dengan data internet. Nya si ada Unify di rumah. Jadi bila datanya dah habis, jadi dah si dapat nak ngikut mesyuarat secara lebih nak tok. Dan dari segi faktor lain pula adalah ada anggota yang duduk dalam kawasan coverage yang si menentu. Dan bila part kita nak berbincang, nak minta pendapat apa yang dah, si Datuk si terlibat sekali. Jadi banyak perkara-perkara yang si dapat disampaikan secara jelas. Kita nak contoh, kita nak minta pandangan-pandangan anggota. Jadi dekat Sinun kelakar, bila anggota tu kelakar, anggota tu lupa nak silentnya pun, mute-nya pun mic. Jadi banyak gangguan lah. Jadi dekat belakang ada orang bertukang lah, biak nangis lah, bunyi enjin sesah lah. Jadi benda-benda tu yang mempengaruhi perjalanan mesyuarat agung. Dan kita pun dapat nak menyalahkan anggota-anggota tu kerana faktor-faktor yang jadi perkara-perkara tu dan respon-respon yang sama kita dapat daripada ahli-ahli koperasi yang dapat mengadakan mesyuarat dia. Jadi kata kami molah yang madah, kata kami molah sama ajalah dengan apa yang berlaku, isu yang sama ajalah. Jadi berdasarkan kepada responnya, Angkasa perlu menyatakan kepada pihak SKM ataupun pihak menteri apa yang berlaku. Tapi kita boleh berdasarkan kepada hearsay saja. Jadi koperasi A ngakak madah, oh Cik Wan, untuk kami orang sewa molah untuk masalah ke Datuk. 10 orang tak dapat datang, quorum si cukup. Okeylah. Kemudian koperasi B gig madah macam tu. Okey, data internet kami tok si cukup. Kami tok bukan koperasi besar, koperasi orang biasa-biasa aja. Jadi Angkasa bolehlah menggunakan hearsay tu. Ngagak SKM madah menteri, menteri tok berdasarkan koperasi A ada mesej kami orang. Madah daknya sempat mengadakan mesyuarat budak ya. Koperasi B madah data internet ni. Jadi si dapat macam ya. Jadi Angkasa kena molah yang terbaik. Angkasa kena molah survey, mendapatkan feedback. Kita nak dapat feedback aja, maklum balas daripada koperasi, adakah daknya bersetuju untuk baca tahun lepas lah untuk minta pengecualian mesyuarat agung. Kita nak dapat feedback aja sebenarnya supaya menteri akan mengolah pertimbangannya. Saya percaya menteri pun akan melihat dalam konteks yang lain juga. Maknanya akan hanya berdasarkan kepada feedback daripada Angkasa. Pun akan mendapatkan maklum balas daripada pihak kementeriannya sendiri, pihak SKM. Jadi pihak Angkasa hanya menyalurkan dari segi maklumat, fakta lah. Suara akaumbi. Suara akaumbi. Betul, suara akaumbi. Dia atas pertimbangan menteri. Jadi ada pun kita macam koperasi setuju tu bila kita cek balik sebenarnya sebab daknya dah mula mesyuarat, daknya ada confuse lah. Jadi kalau dah mula mesyuarat gini je. Jadi saya ingat bilanya dah mula mesyuarat tu, mesyuaratnya valid lah. Macam kami orang juga lah. Dah mula mesyuarat. Tapi survey yang datang kemudian. Jadi akan mengganggu apa-apa lah. Mungkin untuk koperasi yang belum dapat nak mula mesyuarat. Jadi kita mengadakan survey tu di seluruh Malaysia untuk mendapatkan feedback daripada koperasi. Jadi daripada hasilnya pun finding dapatan kita akan beri dengan pihak kita akan nakyakan dengan YBM. Sebab YB menteri pun menteri pun ada juga lah dengar daripada koperasi-koperasi yang ada direct dengan menteri juga madah kekangan tu. Jadi menteri pun dapat mengolah based on 1-2 koperasi aja yang kelakar dengannya. Jadi sebab kita tu mewakili soal koperasi, kita ngumpul survey dan kita serahkan kepada pihak atasan lah. Dan saya percaya perkara tu akan dibincangkan semula. Pihak menteri akan membincangkan dengan pihak SKM, mungkin dengan pihak IKM dan mungkin ke bahagian keselamatan lah. Adakah sesuai nak diberi pengecualian. Jadi saya rasa ialah menjawab persoalan tadi. Terima kasih Cik Wan.
Jadi ialah program nyilam-nyilam koop kita hari itu. Jadi terima kasih pengurusi Jawatankuasa Perhubungan Angkasa Negeri Sarawak, Sama-sama. Encik Wan Azizan Wan Zainal Abidin ya, kerana sudi menjadi tetamu kita pada hari ini. Kira jemputan ataupun VIP kita pada hari ini. Jadi kita akan berjumpa di segmen yang lain. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.